Kisah ini berjudul Perabot. Pernah tak dengar perabot baru, beli ada penunggu? Atau pernah tak korang sendiri alami pengalaman tu? Baiklah, aku ada beberapa pengalaman keluarga dan kawan-kawan tentang perabot yang ada penunggu. Antaranya berlaku kat mak aku sendiri. Dia ni memang jenis penggemar barang jati. Dulu aku pula jenis tak percaya langsung dengan penunggu. Kisah ini jadi semasa kami sekeluarga menetap di Pontian. Ada 2 lokasi yang jadi. Satu di Taman Mutiara, satu lagi di Lorong Haji Ahmad. Suatu hari tu, mak aku beli kerusi jati baru. Memang cantik. Bila pertama kali bawa masuk rumah, sepanjang 2 hari, tak ada sebarang masalah. Selepas hari ketiga, mula cari sesuatu yang pelik. Apa yang peliknya? Kerusi mula bergerak sendiri setiap malam, tepat pukul 1 pagi. Itu baru permulaan. Hari berikutnya, kerusi dah tak bergerak lagi. Tapi, yang peliknya, ada rambut. Macam segumpal rambut. Mungkin kedengaran biasa dan tak menyeramkan. Kami satu keluarga anggap segumpal rambut tu sebenarnya rambut kakak aku. Jadi, semua buat biasa saja. Esoknya, kakak terlelap atas kerusi tu. Dan ada sesuatu cubit peha dia dengan kuat sampai bengkak. Disebabkan dah lama jugalah kami duduk kat rumah tu, jadi tak ada langsung tangkapan negatif dalam kepala kami sekeluarga yang rumah tu berhantu. Sah, gangguan bermula selepas mak beli kerusi jati tu. Ada sesuatu datang bersama kerusi tu. Sebabnya, kejadian pelik terjadi sekitar kerusi. Setelah kenal pasti punca sebenar gangguan, walaupun belum sampai tahap ekstrim, kami buat baca Yasin dalam rumah. Dan tak ada apa yang jadi. Malam esoknya, kami sangka keadaan dah kembali normal. Tapi lepas tu, suasana jadi huru-hara bila tiba-tiba kakak aku menjerit dekat ruang tamu. Dia cakap dia nampak jelmaan perempuan muka hodoh dan mata merah saga menjangkung atas kerusi jati tu. Lepas kakak cakap macam tu, tingkap rumah terus diketuk. Tapi semua orang diam. Kedengaran sekali saja tingkap diketuk. Abah aku suruh bertenang sebab benda ni macam melawan balik. Salah satu sebab ni marah gara-gara kami dah mula sedar tentang kewujudan dia kat kerusi tu. Jadi, atas nasihat ustaz, kami nak halau benda tu dari kerusi dan bawa ke tempat lain. Tapi benda ni licik. Takkanlah kami kena buang kerusi ni. Bukannya murah. Kalau nak jual balik, sanggup ke biar orang lain pula diganggu? Untuk mengetahui semua, kerusi ni bukan second hand. Memang beli yang baru punya. Tapi ini kerusi jati. Asli jati katanya. Jadi faham-faham lah. Selepas insiden kakak nampak penunggu tu, kami satu keluarga mula berhati-hati. Dalam masa yang sama, risau juga kalau tiba-tiba benda tu muncul. Mana taknya, sekarang abah bercadang nak buang benda tu. Mestilah benda tu mengamuk. Bayangkanlah, sepanjang proses nak buang tu, banyak benda pelik terjadi. Salah satunya, ada tangan pegang kaki sesiapa yang duduk atas kerusi tu. Seingat aku, mak tak kena rasuk. Abah pun pelik sebab biasanya kalau kes macam ni
benda ni selalunya akan masuk dalam badan mak. Tapi kali ni tak pula. Bila dia tak merasuk mak, susah pula nak tahu punca sebenar benda ni mengusik. Sebab kami memang tak boleh berkomunikasi dengan benda tu dalam bentuk asal. Bayangkan je lah kau berkomunikasi dengan makhluk mata terkeluar, lepas tu mengilai. Gila kan? Jadi susah. Lepas 2 minggu diganggu, Abah panggil ustaz lain. Ustaz cakap benda tu bukan datang dari kerusi, tapi dari rumah. Pula dah. Jadi sekarang ni macam bercanggah. Dari mana gangguan ni datang sebenarnya? Kata ustaz lain, ada benda lalu kawasan rumah aku dan berkenan dengan kerusi jati tu. Faham tak situasi sekarang ni? Habis tu sekarang ni rumah ni pula yang ada benda datang singgah. Kenapa sebelum ni kami duduk elok je tak ada gangguan? Ustaz tu kata kerusi kayu jati yang mak beli ni memang tarik makhluk halus untuk dijadikan tempat tinggal. Itulah sebabnya. Dan amat mengejutkan apabila kami dapat tahu entiti yang mengganggu kami sekeluarga bukan entiti yang sama. Entiti yang berbeza. Makhluk berdekatan yang singgah ke kerusi tu. Abah dah serabut masa tu. Jadi dia kata dia nak pindah. Kami pindah ke rumah baru. Bawa sekali kerusi tu. Macam yang aku kata, punca tu datang dari kerusi, bukannya rumah. Kali ni keadaan semakin teruk. Sebab rumah baru ni ada pokok kayu ara kat belakang rumah. Korang tahu tak, pokok kayu ara merupakan tempat lepak kesukaan makhluk bernama Pontianak. Baru malam pertama tidur kat rumah tu, salah seorang ahli keluarga aku ditindih. Abah kena cuik telinga masa tengah tidur. Kami satu keluarga buat tak peduli. Sampai seminggu rasanya, mak tiba-tiba rasa seram sejuk. Sebab sebelum tu dia nampak mata dari lubang bilik air. Sesuatu yang bermata merah. Agak-agaknya mata siapa? Mak keluar dan terus duduk kat kursi dapur. Tak pasal-pasal mak ketawa. Masa tu kami tengah menonton TV kat ruang tamu. Semua terkejut dan cepat-cepat dekati mak. Abah dah dapat agak dah mak kena rasuk. Mak, kenapa mak? Kenapa mak? Mak, kenapa? Tanya kakak. Mak masih ketawa sambil tunjuk bilik air. Kenapa? Kenapa? Kenapa ni? Tanya abah, tapi mak terus ketawa. Jawablah, aku bakar kursi kat depan tukang. Abang mula geram. Tiba-tiba mak pandang tajam ke arah abang. Berani kau ya? Abang cakap macam tu sebab dia dah dapat rasa yang tu bukan mak. Sebab dia sendiri nampak ada bayang hitam kat belakang mak. Memang mak nak terkam abang sebab dia marah. Abang kata nak simbah kerusi tu dengan air yasin dan bakar dengan minyak tanah. Malam tu benda tu mengamuk. Habis barang berterabur belakang rumah. Kami semua duduk selonggok kat ruang tamu. Ada jiran dan bantu. Dan memang ada suara mengilai nyaring kat belakang rumah. Kakak nampak ada tangan melambai panggil di ke dapur.
Tapi dia tak pergi. Aku tak boleh bayang kalau kakak aku pergi. Mungkin dia pun kena rasuk sama. Hampir 2 jam mak kena rasuk. Sampailah ada seorang makcik ni datang. Aku boleh kata makcik ni agak handal sebab dia dapat lawan benda halus dan masukkan dalam botol. Dan ya, memang benda tu kalah lah dengan dia. Makcik tu kata benda tu datang dari Indonesia, mengikut dalam kerusi tu. Kan? Betul lah tanggapan keluarga aku. Bukannya rumah kami yang bermasalah. Setelah makhluk tu dimasukkan dalam botol, semua jadi lega. Tapi makcik tu tak janji kalau ada entiti lain sebab daya tarikan kerusi tu agak kuat. Daya tarikan apa, makcik? Daya tarikan makhluk halus. Jadi, selepas tu kami sekeluarga bincang nak letak kerusi jati kat rumah pusaka di kampung. Dan sampai sekarang, aku rasa kerusi tu masih ada penunggu. Mungkin penunggu baru. Sebabnya ada jiran kata selalu dengar bunyi kerusi tu dialihkan. Rumah pusaka tu sekarang pun dah tak ada orang. Jadi tak kisahlah dia nak pergi mana pun, mainlah kau alih barang-barang kat situ. Pengajarannya kat sini, tak semestinya perabot baru tu tak ada masalah. Kadang-kadang makhluk halus ni pelik tau. Dia suka semua benda. Dan bila kena gangguan macam ni, cepat-cepatlah pergi berubat. Jangan biar meleret sebab perasaan diganggu tu sangat memenatkan. Macam kes kawan kakak aku, diganggu melalui cermin yang dia baru beli. Setiap kali pandang cermin, ada benda lain muncul. Sampai satu saat, tengah sikat rambut, tiba-tiba ada tangan lain menyisir rambut dia. Mana tak pengsan kawan kakak aku tu. Sebenarnya, banyak lagi pengalaman orang lain berkaitan perabot. Belum lagi bercerita pasal katil. Tapi nanti aku cerita lagi. Buat pembaca kisah ni, semoga kaki kalian selamat dan